Tengok-tengok sekali terperanjat, tak pernah tengok yang jenis yang satu tu. Kok sakit jantung. Aduh, tumbang, pegang telefon on. Telefon on. Mati. Anak tengok, ayah, ya Allah, tengok handphone. Tinggal jam. Kan? Jaga mata. Pandang yang dapat pahala. Pandang apa dapat pahala? Pertama, pandang muka mak ayah dapat pahala. Pesan kat anak-anak. Mana dah lama tak balik kampung tu. Kadang-kadang ada anak-anak balik Semenanjung lupa diri. Tak balik Sabah, lupa. Anak-anak lupa dia orang kampung dekat Sabah. Balik kampung. Pesan kat anak-anak kampung. Balik kampung. Berbakti pada kampung dia. Saya pergi kampung-kampung dekat Sabah ni. Sedih tengok jalan-jalan kampung ni. Kenapa dekat Semenanjung tak ada macam tu? Saya cakap. Berkata. Berpuluh tahun dah kita merdeka. Kenapa masih ada jalan macam tu? So anak-anak Sabah kena balik Sabah. Kami akan menjaga rakyat ini. Bila naik atas lupa yang dia janji tadi. Saya tak cakap sini lah, tempat lain. Nanti sampaikan kat Timbalan Ketua Menteri. Betul, saya nak menangis pada. Saya sampai ke pitas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jatuh kuasa, hulu balang, penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan, terutamanya wakil Timbalan Ketua Menteri yang ustaz hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini sampai juga ke program kemuncak iaitu ceramah terakhir saya dalam siri dari siri jelajah dakwah Sabah untuk bulan Februari 2023. Ini ceramah yang ke-9. Maknanya selesai ini, esok pagi saya akan kembali ke Semenanjung. Ini ceramah penutup lah ya. Alhamdulillah. Jadi tajuk yang telah dipilih adalah kebahagiaan menuju akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sekarang ini berada, asal tak kuat lah. Cubaan. Okey ni. Ke sama je. Okey. Lain kali try lah dulu baru bagi saya. Kan? Saja je. Saya tak pernah ceramah rasa terkurung. Rasa macam terkurung dalam. Kan? Tak dengar tak? Tak dengar ke tak jelas? Tak jelas. Tak dengar pekak tu. Tak dengar. Cubaan 1 2, cubaan 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Memang mula-mula slow, sabar. Nak tu kuat menjerit aja macam mana? Jadi alhamdulillah, tajuk yang telah dipilih adalah kebahagiaan menuju akhirat. Kita hidup sekarang di zaman dunia yang begitu menggoda, fitnah akhir zaman, kerosakan dan kemaksiatan begitu mudah untuk dilihat dan dikerjakan. Kerana apa? Mungkin kerana teknologi, kekayaan, kemudahan dan ruang manusia menyebabkan kita semakin jauh daripada Tuhan dan agama.
Sekarang semuanya tersedia dan terhidang. Tak macam dulu. Dulu kena cari, kena keluar, sewa tape, kena cari CD, kena cari DVD, kena beli, kena sewa dulu. Sekarang tak payah, semua kat ujung jari. Duduk diam-diam dekat dalam ni pun boleh tengok. Kadang-kadang tiba-tiba tengah tengok dalam Facebook, tengok dekat dalam ni, tengok dekat dalam TikTok, tengok dalam ni, tiba-tiba keluar iklan. Kita pangkah lagi keluar gambar tu. Kita ingat kita padamkan, tak lagi keluar benda tu. Ditipunya kita. Macam-macam. Kan? Di zaman tahun 90-an dan ke bawah sebelumnya, yang mampu membeli motosikal hanya orang yang kaya-kaya. Tapi sekarang semua orang boleh beli motosikal dan kereta mewah. Dulu nak ke mana-mana susah. Nak buat maksiat pun susah. Tapi sekarang semuanya boleh secara atas talian online atau pelbagai aplikasi internet. Terus dihantar ke tempat di mana sahaja di dalam dan di luar negara. Dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Globalisasi. Kan? Sekarang. Dan begitu juga kan, untuk tujuan-tujuan. Kita gunakan online untuk tujuan yang baik maupun tujuan yang tak baik. Semuanya mudah sangat. Hendak menempah tempat maksiat hanya melalui handphone sahaja dengan pelbagai pilihan. Wa na'udzubillah. Kan? Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka sudah waktunya kita ni berhenti sejenak, merenung dan tanya diri kita apa yang nak kita capai dalam hidup kita ni. Dari mana kita datang, kan? Di mana kita sekarang dan ke mana kita akan pergi. Kita kena tanya. Jangan sampai malaikat mencabut nyawa dah datang, nak jumpa kita, nak cabut nyawa kita. Pada ketika itu kita sudah terlambat dan Allah tidak akan menerima penyesalan dan taubat kita. Subhanallah, tuan-tuan. Itu kita tak nak. Berapa ramai orang yang datang atas dunia ni, duduk atas dunia ni bersia-sia, berjalan-jalan. Seolah-olah bersuka-suka je atas dunia ni. Tiba-tiba bila nyawanya dipanggil, baru dia lihat dalam bekal nak bawa ke hari kiamat, baru dia sedar masih lagi kosong, tak ada apa-apa. Yang tu yang kita takut. Imam Al-Ghazali menggambarkan persinggahan dunia ni macam kita naik satu kapal, kemudian kita turun dekat atas satu pulau. Dekat pulau ni ibaratnya dunia lah. Jadi turun kat pulau dan ketua kapal dah pesan, turun nanti jangan leka dengan apa yang ada dekat dalam tu. Jangan leka dengan perempuan, jangan leka dengan benda yang melekakan dalam tu, tapi kutiplah bekalan sebanyak-banyaknya sebab kita nak teruskan perjalanan. Itu ketua kapal dah pesan. Ada 3 kategori manusia yang turun daripada kapal pada ketika itu, kata Imam Al-Ghazali. Kategori yang pertama, dia turun tu, dia tak peduli lah. Dia kutip aja. Dia tak nampak orang tu ajak berrehat, orang tu ajak bersuka-suka, dia tak nak. Dia collect, dia kutip. Dia kutip bekal sebab lepas ni nak naik kapal. Kategori kedua, dia leka, dia nampak cantiknya, apanya. Cantiknya ni, dia leka, dia makan, dia minum, dia seronok-seronok. Tiba-tiba dia teringat, tak lama lagi kapal nak berjalan. Tak boleh jadi ni. Maka dia cuba, dia ubah diri dia. Dia collect balik, dia kutip. Bila semboyan berbunyi untuk panggil naik kapal, ada juga bekalannya walaupun di saat-saat akhir. Tapi ada kategori yang ketiga. Sampai kesudah leka dekat atas pulau, akhirnya bila kapal dah panggil nak balik ke kapal, dia tak ada bekalan untuk dibawa untuk perjalanan yang seterusnya. Jadi tanyalah diri kita, kita masuk kategori yang mana? Kalau duduk dekat masjid malam ni dengan ceramah, ada harapan kategori pertama dan kategori kedua. Kan? Tapi yang kat luar belum tahu lagi. Kan? Jadi kita perlu sedar bahawa kewajipan kita sebagai umat Islam adalah sentiasa menjaga adab-adab terhadap diri kita, seperti taubat, yakni muraqabah, merasakan kehadiran Allah, muhasabah, menghisap diri sendiri, mujahadah, berjuang untuk melawan haus dan nafsu, dan begitu juga muahadah, mengingati perjanjian kita dengan Allah. Tanggungjawab kita atas dunia ini bukan untuk bersuka-suka, tapi tanggungjawab kita adalah sebagai khalifah di muka bumi Allah. Ya? Itu sebabnya kita jaga adab ni, jaga diri kita. Apa maksud jaga kita? Kata Abu Laith As-Samarkandi, jaga 7 perkara. Jaga 7 perkara. Yang pertama jaga apa? Yang pertama jaga lisan kita. Apa yang kita cakap. Kadang mulut ni kan ada je benda nak cakap, benda tak elok. Kan? Macam tadi kan. Sul. Nak cakap juga. Kan? Banyak lagi benda lain boleh dikaitkan. Kenapa Samsul debat nak dikaitkan dengan Samsul lain? Contoh kan. Kan? Jadi makna kata mengingat. Walaupun dia kata tak, tapi dia mengaitkan tu. Contoh. Maknanya, lidah kita ni kadang-kadang dah biasa.
Dan kena faham. Kadang-kadang kita tak cakap, tapi kita type. Kita tulis. Kita tulis dekat dalam media sosial. Kita nampak ada masalah dengan, terus terang saya cakap, Samsul Yusof dengan Puteri Sarah. Contoh. Kenapa kita beria nak type, nak komen pasal rumah tangga orang? Hebat sangat ke rumah tangga kita? Saya nak tanya. Itu sebab jangan tiba-tiba kita nak rasa macam kita ni lebih tahu apa masalah dalam rumah tangga ni. Tolong angkat tangan dalam masjid ni siapa yang tak ada masalah rumah tangga. Semua ada masalah. Cuma tinggal lagi kecil besar, boleh selesai tak boleh selesai, itu je. Tuan, jangan kita komen, dah lah ni tak berguna, padan muka kau, isteri cantik-cantik tak nak jaga, ni suami ni pula macam ni, macam ni, isteri ni pula ni lebih sangat. Jangan komen, kita tak tahu apa-apa. Kalau tuan-tuan nak tahu, setiap pagi Isnin sampai Jumaat tuan-tuan pergi ke mahkamah syariah, pergi sana duduk, dengar daripada pagi sampai petang kes-kes yang berlangsung kat sana. Dengar betapa banyaknya kes-kes orang Melayu Islam ni bercerai-berai ni, macam-macam isu. Lagi teruk daripada yang kita baca sekarang ni pun sebenarnya ada. Tapi kita pula nak komen macam kita baik sangat. Ambil pengajaran sudah. Cakap pada diri kita, mudah-mudahan aku jangan jadi insan yang tak tanggungjawab. Sudah. Mudah-mudahan keluarga aku ni terpelihara daripada segala ujian seperti ini. Yang betul lisan kita. Sebab kata ulama terdahulu, apa yang kita tulis dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Paling tidak kalau saya cakap, contohnya saya kata dengan Tuan Haji, kata saya tak puas hati dengan Tuan Haji. Tuan Haji, saya tak suka, minta maaf. Saya tak suka Tuan Haji. Tuan Haji bilang, aku pun tak suka dengan kau. Kalau aku datang sini, contoh. Paling tidak saya cakap dengan dia berdepan. Tapi kemudian masa tu, minta maaf ni, saya cakap dia tak apalah, aku pun sama minta maaf. Settle. Tapi yang kita tulis ni kekal. Dia tak hilang. Dia dalam tu je. Nak pula kita terlupa nak padam. Mati pula. Orang share, kita dah mati, orang share lagi. Ini post 20 tahun dulu, dia kata. Macam benda mengalir. Buat apa kita tanam saham-saham yang pelik-pelik ni, buat apa? Sekali kita share, sekejapan kita jadi jutawan dosa. Macam hati-hati. Abdullah yang sama kali kata, pertama jaga lisan. Lisan berlidah dan lisan berjari. Kerana muka dekat masjid bangang. Muka. Tapi bila dia menaik, dia mengutuk orang. Ya Allahu Akbar. Tak cukup tanah. Semua dibantai. Kadang-kadang tak payah letak apa tau. Letak muka seorang ahli politik. Seorang pemimpin parti politik. Letak muka je. Jangan tulis apa-apa. Letak muka. Kepala bapak semua keluar. Orang komen, kepala bapak tak berguna lah. Itulah, inilah. Bantai. Kemudian tiba-tiba, Imam Masjid Kampung Petagas, dia komen. Alangkah baiknya kalau kita gunakan bahasa yang baik-baik, kata Imam. Jangan guna bahasa-bahasa yang tidak melambangkan adab dan cerminan budaya. Bukankah bahasa melambangkan bangsa? Pesan Nabi, kalau kamu tidak ada perkara baik yang nak kamu ucapkan, lebih baik kamu diam. Jadi, saranan saya, kalau kita tidak ada perkara baik nak kita tulis, lebih baik kita jangan tulis apa-apa. Sekadar menasihatkan. Bawah tu reply, sudahlah kau pun sama. Dia kena bantai pula. Dengan imam-imam kata. Nak beritahu itulah netizen. Nampak tak? Dia tulis, dia komen, dia bantai. Itu hati-hati. Pertama, Abdullah yang samakan ni kata, orang yang ni kena jaga 7 perkara ni, 7 perkara. Pertama, jaga lisan. Kedua, jaga apa? Jaga mata. Mata kita jangan pandang benda-benda yang tak baik, yang menyebabkan dosa. Pandanglah yang baik-baik. Jangan tengok handphone tu, tengok tengok sekali terperanjat, tak pernah tengok yang jenis yang satu tu. Kok sakit jantung. Aduh, tumbang, pegang telefon on. Telefon on. Mati. Anak tengok, ayah, ya Allah, tengok handphone. Tengok macam. Kan? Jaga mata. Pandang yang dapat pahala. Pandang apa dapat pahala? Pertama, pandang muka mak ayah dapat pahala. Pesan kat anak-anak.
Mana dah lama tak balik kampung tu. Kadang-kadang ada anak-anak balik Semenanjung lupa diri. Tak balik Sabah, lupa. Anak-anak lupa dia orang kampung dekat Sabah. Balik kampung. Pesan kat anak-anak kampung, balik kampung, berbakti pada kampung dia. Saya pergi kampung-kampung dekat Sabah ni, sedih tengok jalan-jalan kampung ni. Kenapa dekat Semenanjung tak ada macam tu? Saya cakap, berkata, berpuluh tahun dah kita merdeka, kenapa masih ada jalan macam tu? So anak-anak Sabah kena balik Sabah. Kami akan menjaga rakyat ini. Bila naik atas lupa yang dia janji tadi. Saya tak cakap sini lah, tempat lain. Nanti sampaikan kat Timbalan Ketua Menteri. Betul, saya nak menangis pada. Saya sampai ke pitas lagi. Kenapa sampai ada? Saya paling sedih. Boleh tengok. Orang ni boleh dukung baby jenazah. Sebab van jenazah tak boleh masuk kampung. Apa cerita ni? Tahun 2023. Samsul Debat boleh cakap. Orang lain tak boleh cakap. Samsul Debat cakap. Mudah-mudahan dapat selesaikanlah isu itu cepat. Amin. Mudah-mudahan. Balik kampung. Kadang pergi ke bandar dah lupa nak balik kampung. Balik. Tengok muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada ustaz. Ziarah kubur dia. Jauh ustaz. Doakan. Mak ayah kita doa. Doa anak-anak yang soleh. Kedua, pandang siapa dapat pahala? Pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Iya, pandang dengan kasih sayang dapat pahala. Pandang. Dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Faham? Bini orang pandang lawa pula sekarang. Pandang isteri sendiri. Pandang suami sendiri. Orang perempuan lipat-lipat kain, nampak suami balik penat senyum. Abang balik dah Mana minum? Macam tu. Suami penat. Balik. Buat muka. Dia marah lelaki dia. Kalau macam ni muka pecah balik lah. La ilaha illallah. Jangan macam itu. Pandang muka suami dapat pahala. Pandang muka isteri dapat pahala. Yang ketiga. Pandang apa dapat pahala? Pandang Kaabah dapat pahala. Itu sebab orang tua-tua dulu-dulu balik pada umrah, balik pada haji, dia beli frame gambar Kaabah tu. Dia lekat dekat dinding dia tengok. Tengok tu buat pahala. Sekarang tengok dalam TV, alah TV yang 24 jam tu, kan ada yang satu siaran tu kadang-kadang dia tunjuk tu, alah TV yang ada piring dekat atas bumbung tu tak? Saya tak nak sebut sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Tengok live kan, orang tawaf kan, kita tengok, ya Allah, pahala. Apatah lagi pergi sana. Kan? Pergi sana orang tengah ramai ni. Ni saya nak pergi lagi ni 18 hari bulan ni. Saya nak pergi lagi. Itu saya dah pergi dah bulan 12. Ni pergi lagi bulan ni. 18 hari bulan saya pergi lagi. Ramai orang. Ramai sungguh. Tengok Kaabah dapat pahala. Apatah lagi pergi ke sana lagi besar pahala. Pergi sana beribadah lagi besar pahala. Kalau boleh pergi, pergilah. Siapa yang belum daftar haji, daftar cepat. Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mati hidup tak boleh pergi lagi. 2137. Ui. Dahsyat betul. Tapi itu perancangan manusia, sistem. Tapi kalau kita buat royan, mungkin boleh pergi awal lagi. Kemudian pandang apa dapat pahala? Pandang Quran dapat pahala. Tapi kalau pandang dan baca, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham dan hafal, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat apa yang disuruh oleh Allah dalam Quran itu, lagi besar pahala. Okey? Kedua, jaga mata. Ketiga, jaga apa? Jaga hati. Apa maksud jaga hati? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Faham apa membuat? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Maksudnya kongsi lah. Macam ada lauk-lauk, makan-makan, nanti kongsi-kongsi. Ya. Maksud kongsi ni sedekah. Jangan tamak-tamak.
Kalau ada lebih, sedekah. Jangan sangka buruk. Ya. Bila kita dapat, kita kongsi dengan orang. Share, sedekah, bantu orang. Itu yang paling baik. Jangan tamak nak ambil semua. Sudah tak habis. Tapi apa yang kita ada, kita share dengan orang. Pertama. Kedua, jangan sombong. Dalam hati jangan pernah ada kesombongan. Kadang-kadang sombong ni ada 3. Ujub, riak, takbur. Ujub, riak, takbur. Ujub, dia sendiri rasa dalam hati. Dia tak sebut dalam hati. Cantik juga kan aku. Pakai tudung. Pakai telekung mula cakap, cantik dia sendiri. Dalam hati rasa cantik sangat. Yang kedua, riak, tunjuk-tunjuk ke orang. Tengok telekung aku. Mahal. Contoh. Ketiga, siap cakap dengan orang. Ni mahal ni tahu apa-apa. Tahu tak apa-apa satu. Contoh. Ataupun orang azan lah. Kan? Azan. Dia saja. Dia kebetulan dia kena azan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam hati. Sedap juga suara aku ni. Dia sendiri cakap. Sendiri cakap. Dia tak sebut orang dalam hati. Boleh tu. Tapi ada juga satu perbuatan orang. Seorang tu dia boleh ada 3 sekali. Contoh dia masuk sampai ke masjid. Aku yang paling awal. Tak sangka pula. Dah berapa hari dah aku paling awal ni. Dalam hati. Dia pun semayang. Allahu Akbar. Bismillah. Terdengar bunyi sliding door. Ada orang masuk. Langsung kuat. Bismillah. Alhamdulillah. Biar orang nampak dia semayang. Riak. Tunjuk. Habis semayang dia tanya. Kau perasan tak siapa yang paling awal datang ke masjid akhir-akhir ni? Engkau lah. Ya. Cik nampak. Tak kebur. Bayangkan, 3 boleh ada pada seorang. Jangan. Buang perasaan sombong sebab Nabi kata, tidak akan masuk syurga orang yang mana di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Tak masuk syurga. Jangan sombong. Oi, Samsul debat. Nak sombong apa dengan Samsul debat? Biasa-biasa je. Biasa-biasa kulit pun hitam. Tapi hitam-hitam si tampuk manggis. Walaupun hitam terasa manis. Macam itulah katanya. Tak adalah. Tu cakap di sini sombong ke tu? Yalah, macam orang cakap kan, hitamnya. Kalau orang lain sebut tak apa. Biarlah hitam. Putih-putih kapur dapat RM1.20. Hitam-hitam dodol mahal. Bukan senang nak mengacaunya. Susah. Contoh kan. Orang lain sebut tak apa. Isteri puji suami, suami puji isteri. Tak boleh sendiri sebut. Jangan sombong. Aku pangkat paling tinggi sekali. Bila dia jadi imam dia datang, semua ke tepi. Imam. Contohlah. Bukan imam sini, tempat lain. Imam sini okey, tempat lain. Semua bagi laluan dekat dia tu. Ya imam. Assalamualaikum tuan imam. Sini tak adalah tempat lain. Jangan. Malahan tak masuk syurga tu sikit, ada sombong sikit. Tak masuk syurga macam mana? Jangan sombong. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jangan kita dengki. Dengki ni apa maksud dia? Contohnya nampak orang lain dapat sesuatu, dia tak puas hati. Dia kata, macam mana dia boleh dapat? Contoh. Nampak orang ni, contohlah, dapat orang ni satu jawatan ketua kampung. Tak sepatutnya dia dapat. Yang seorang dia pula. Ingat maksud dengki yang sebenarnya adalah sama artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu. Jangan dengki. Nampak orang lain dapat sesuatu kebaikan atau kegembiraan, kita kena gembira sama. Dengar-dengar Abang Haji tu kahwin. Alhamdulillah. Kenapa nak marah? Kahwin, benda baik. Dia marah, kenapa?
Dia cerita tu dengar-dengar ada Abang Haji tu kahwin, dia tak berkembang. Tapi cuba sebut, dengarnya Abang Haji tu kahwin lagi. Tu berkembang macam tu. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Dia mampu. Dia pun orang baik. Orang perempuan pun semua senang. Dia adil pula tu. Saya nak tengok respon. Macam ni dia. Ada ustazah dekat KL tu, popular ustazah. Dia kata, saya setuju ustaz dengan poligami ni dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan yang ketiganya bukan suami saya. Makna dia pun tak setuju. Aduh. Jangan kita dengki-dengki. Nampak orang dapat kegembiraan, kita gembira sama. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Alhamdulillah. Untung-untung boleh tumpang. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa tu. Ya ke? Ya Allah, ada juga anak kampung kita yang pandai-pandai. Kan bagus macam tu. Ada je tak puas hati dengan orang. Dengar-dengar dia naik pangkat, entah apa dijilatnya bosnya tu. Hayat. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu. Kan tak baik tu. Jadi saham. Okay. Tu yang ketiga, jaga hati. Keempat, jaga perut. Apa maksud jaga perut? Dia tidak sekali-kali membenarkan perkara-perkara haram masuk ke dalam perut. Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Nauzubillah, minta jauhkan. Dan barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah bahawa dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Nauzubillah, minta jauhkan. So, hati-hati. Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah. Kemudian seterusnya, selepas jaga perut, jaga apa? Jaga tangan. Tangan kita banyak gunakan untuk berbuat kebaikan. Sedekah, bantu orang, gotong royong, sama-sama buat. Sumbangan, contoh untuk masjid ni. Percayalah cakap saya, masjid Kampung Petagah ni asalnya pun bukan macam ini rupanya. Betul tak? Masjid lama, kampung, tapi tengok alhamdulillah cantik. Chandelier. Bayangkan hebat tak hebat. Buka aircon, tapi buka tingkap semua biar sejuk sampai ke jalan. Dahsyat tak dahsyat? Kapet tebal, kalau sujud terbenam muka. Imam jangan sujud lama, ramailah yang tidur. Kan? Saya tak boleh tolak ceramah kat sini sebab saya difahamkan kuliah subuh pun memang macam ni lah ramai. Ada yang pandang. Kenalah ramai macam ni barulah seronok. Imam pun kalau tu dia lain tau. Kalau kita ramai, Bilal pun seronok tau. Bilal kalau tengok orang ramai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, macam tu azan subuh dah. Bilal tengok orang tak ada. Macam orang keluar, nak keluar subuh pun masuk rumah balik. Bunyi apa tu? Tapi Bilal sini okey. Kadang pagi dia kena sedih. Imam Bilal tu sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, bayang dia punya penat tu. Masalahnya ada orang datang tu. Dia tinggal dekat tingkap tu. Tak ada orang ni. Tinggal Bilal aja ni mau aku jadi imam dengan balik dia. Dia sebenarnya memang beza. Kalau sembahyang maghrib, azan maghrib dengan azan subuh tak sama. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dia mendayu sikit. Tapi kalau subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu je. Tegas. Kalau maghrib, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu, layu sikit. Subuh tak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu je. Tegas. Kalau maghrib, hayya 'alas shalah. Bagi masa orang siap nak datang. Subuh, hayya 'alas shalah. Macam tu je. As-salatu khairum minan naum. Macam tu je. Solat itu lebih baik daripada tidur. Macam tu. Ya, tapi jangan disebut bahasa Melayu tu besok. Saya bagi makna aja tu. Jangan as-salatu khairum minan naum. Memang tidur ke? Ataupun as-salatu khairum minan naum. Macam tu, bangun. Marah betul bilang. Bangun terus. Oh, betul. Ya, kejut. Buat pertandingan azan. Bagi ni budak-budak muda ramai ni. Suruh dia orang azan. Semangat dia datang. Betul. Ya, jaga tangan kita. Buat kebaikan. Ada masjid dekat Felda Palung 12. Palung 14 di Jempol. Betul lah, di Jempol Negeri Sembilan. Dia buat kanak-kanak sekolah rendah yang datang solat subuh di masjid akan dapat duit belanja RM3 hari tu pergi sekolah. Dia buat macam tu. Kemudian pada orang dewasa yang datang 40 hari berturut-turut solat subuh berjemaah di masjid akan layak untuk cabutan bertuah dapat skuter. Betul. Dia buat macam tu sebab nak bagi galakan. Sampai macam tu sekali. Nampak? Tu tangan tu sedekah nak bagi kat orang, bagi galakan. Kemudian apa? Seterusnya jaga langkah kaki kita, melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Datang masjid ni tempat yang baik. Ada orang cakap, pergi masjid belum tentu baik. Betul, tapi ada harapan baik. Pergi disko belum tentu tak baik. Betul, tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi orang pergi disko. Berhenti. Isyak. Jangan bohong. Jangan nak bohong. Melangkah tempat baik. Dan yang ketujuh kata Abu Laith As-Samarkandi, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Okey. Maka sudah waktunya kita berhenti dan kita kejarlah akhirat. Kita perlu sedar bahawa kewajipan setiap Islam menjaga adab-adab ini. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Kalau kita berusaha sesungguh nak menuju pada Allah, maka kita akan dapat. Itu sebabnya sekarang bulan Rajab. Bersungguh-sungguhlah kita dalam bulan Rajab ini. Betul tak? Orang Arab masuk aja Rajab dah terbayang Ramadan. Dia dah siap dah baju nak pakai solat waktu tarawih nanti. Dia siap dah kain yang mana nak dipakai. Dah siap wangi-wangian yang terbaik untuk Ramadan. Dah siap dah slipper dia nak pakai pergi ke masjid. Dah siap dah kopiah sarung kepala dan serban. Dah siap dah nak bawa pergi solat. Itu orang Arab masuk Rajab dah terbayang Ramadan. Tetapi orang-orang di kampung Petagas belum Rejab dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh. Dia dah sibuk pasal baju raya. Soalannya confirm ke hidup lagi pada pagi raya. Tapi kalau kita beli, contoh sekarang, ya, adalah Mak Haji ni, kan, ibunda saya ni, dia pergilah ke kedai tu, nak pergilah telekung ni nak buat untuk tarawih nanti. Cantik pula, letak. Beli wangi-wangian nak pakai pergi tarawih nanti. Ya Allah, saya tak sabar. Beli hari ni, pahala dah kira. Sebab apa? Sebab kita niat untuk tarawih. Nampak tak?
Iya. Betul. Ya, jadi bulan Rajab itu sebab sekarang ni doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta kan? Kita hari ni dah 15 Rajab. Kajab ya. Sekajab ya, katakan. Tiba-tiba dah Rajab, katakan. Tengoklah. Bulan Ramadan saya yakin lebih ramai daripada ni akan datang. Masa tu tak sempat terperanjat. Siapa ni? Siapa ni? Muka tak pernah nampak pun datang. Dia ni baru pindah sini. Siapa ni? Siapa ni? Malam pertama tarawih. Imam pun tak dapat parking. Parking imam pun dia sapu je. Imam tak ada parking je parking. Malam pertama. Masuk malam ke-15 Ramadan. Tatkala lagu raya dah mula dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid. Punya tak ada orang. Malam pertama ramai belia. Malam ke-15 dah tinggal beliau. Beliau je yang jenis lutut berbunyi tu. Yang sujud Allah Akbar, tap. Yang hujung tu Allah. Iya, nak cakap apa? Kan? Jaga. Di antara yang menyebabkan manusia terlena atau terlalai ialah sifat lupa dan malas. Sebagaimana sifat lupa telah menyebabkan Nabi Adam AS terjebak dalam dosa melanggar perintah Allah. Apa firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 35 dan 36? Allah bagi tahu, dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu syurga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Nak juga tu kan, dah cakap makanlah apa benda lain banyak lagi, kenapa tu yang kau nak? Banyak air minuman extra jos, tembici, temikai leci, kopi kai, kopi campur temikai, kopi openg, teh openg. Kenapa arak juga yang kau nak minum? Itu soalan dia. Banyak lagi makanan-makanan rezeki yang halal boleh kau makan. Kenapa yang haram tu juga yang kau nak cari? Isteri cantik-cantik, suami handsome. Handsome. Kenapa yang haram tu juga kau nak cari? Kan? Pergi dia dekat pusat penyembelihan ayam di Thailand. Di Sabah keke baik dekat kampung Petagas. Astagfirullah. Sampai di Thailand dengan kawan-kawan sejenayah dia. Dia boleh cari pusat penyembelihan ayam. Yang faham, tak faham sudah. Dia masuk di pusat penyembelihan ayam, dikerjakan ayam tu secukupnya. Saya tak payah hurai ayam apa. Dan bila dia keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu, tiba-tiba dia rasa lapar. Dan dia boleh tanya kawan-kawan dia, dekat mana nak cari restoran halal? Kau bayangkan tu. Dia mengerjakan ayam tadi, dia tak tanya pun halal haram. Tapi bab makan, dia boleh tanya restoran halal. Dia mikir. Tuhan dah bagi kita pilihan yang baik banyak, kenapa yang tak baik itu yang kita pilih? Kan sekarang ni tengah heboh juga ceramah Isra' Mi'raj kan? Kita lihat bagaimanakah perangai-perangai orang yang berzina macam mana. Ditunjukkan depan Nabi macam mana penzina lelaki tergantung pada susu penzina wanita. Jijik sekali rupanya. Bagaimana digambarkan dia makan daging mentah dan busuk sedangkan daging yang siap masak ada. Maknanya isteri, masing-masing ada isteri, ada suami yang sah, tapi nak juga cari yang haram. Kenapa?
Kan? Ini pesan. Allah sudah perintahkan kepada Nabi Adam AS, Nabi Adam jangan mendekati pohon itu dan berhati-hati dengan syaitan. Jangan sampai engkau tergoda dengan syaitan dan syaitan itu musuh kamu. Tapi Nabi Adam terlupa dan terjebak dengan pujukan syaitan. Lupa Nabi Adam yang syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dan baginda akhirnya tertipu daya oleh bisikan syaitan. Syaitan ni, dia tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kita dalam perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara yang besar, kata Nabi, memang syaitan berputus asa nak menyesatkan kamu perkara besar. Dia tak suruh kita murtad pun, tak suruh ni. Tapi dia akan kacau kita benda-benda kecil. Contohlah kan, kita tengah tengok TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamak, azan dah. Syaitan pun bisik, relax. Tunggulah iklan. Tengah tengok drama ni. Drama apa tu? Cinta Masih Ada. Macam mana? Kalau yang Aish Martin dengan Bella tu lah. Yalah, awak tak tahulah pula. Kan? Tengok drama. Alah, kejap lah tunggu iklan. Tak iya pula tunggu iklan. Semayang lah. Sekejap tunggu iklan. Sekali iklan. Dah iklan. Kelang kabut ambil wuduk semayang ni. Semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan bisik kat telinga. Macam dah habis je iklan. Langsung semayang maghrib 1 rakaat je. Ataupun kalau kita tengok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamak, dah azan maghrib dah. Kelang kabut kita nak pergi masjid. Syaitan pun bisik, relax lah. Yang penting kau pergi. Orang lain tu langsung tak pergi. Tu tak ya pula. Relax dah, senang hati dia. Tak ada nak kejar-kejar. Dia start motor. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah imam baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Lambat pula ni. Tak apa, baru rakaat pertama. Kau lambat masuk rakaat kedua, yang penting kau datang. Relax, datang. Betul juga. Relax. Sampai di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah Nabi semayang, syaitan bisik. Tak apa. Kau masukkan, kau salam dengan semua. Dia orang bukan perasan pun kau tak semayang. Langsung tak semayang. Tu cerita dia. Kan? Dan Allah berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 29, bermaksud dialah Allah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah memberikan semua ni untuk apa? Allah bagi dunia ni untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Allah tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah, untuk beribadah pada Allah. Maka kalau nak beribadah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada 4 ciri mencapai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu, kena belajar. Tak tahu tanya. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kalau tindak tanduk dan perangai sama atau lagi teruk, maknanya ada masalah dengan ibadahnya. Mengumpat laju aja contohnya kan. Aku ni mulut aja jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap dengan suami yang baik-baik. Orang perempuan kena cakap baik-baik pada suami. Jangan disakitkan hati suami. Faham? Kerana banyak yang kita kena faham. Menurut kajian di Malaysia ni, suami mati dulu. Jadi tolong buat baik dengan suami. Ya, takut menyesal nanti. Apa yang suami nak tu setuju je. La ilaha illallah. Belum apa-apa dah geleng. Saya tak sebut pun apa lagi. Tak, saya banyak dapat aduan. Terutamanya dalam isu dalam bilik ni. Orang lelaki kadang belum apa-apa dah kena halau keluar. Nak yang dah berumur ni. Pergi tidur luar. Nyemak aja. Rumah tidur luar. Kesian suami. Dah lah tak ada tilam. Selimut pun tak ada. Tarikkan ihram balik umrah. Selubung putih. Yang bini nampak, ya Allah, jenazah siapa lah tengah tu. Dia.
Orang lelaki kadang-kadang tak sebenarnya kena faham ya, melayan suami itu penting dalam rumah tangga. Ingat tu, walaupun dah tua buat cara tua. Ini kadang-kadang dah tua-tua, alah cucu nenek, alah cucu nenek. Yang ngatuknya diabaikan. Allah. Atuknya dalam bilik adalah banyak aduan saya dapat orang lelaki dalam bilik macam minta sedekah dengan isteri. Betul? Orang perempuan tanggungjawab yang paling senang, layan suami melahirkan anak. That's all. Ni suami merayu-rayu. Yang isteri kata, apa hal kau ni? Kesian. Jangan jangan. Kalau bayangan layan suami dapat pahala besar, betul. Besar pahala kalau layan suami. Apatah lagi suami belum minta dah dapat. Kata Nabi, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi jangan saja-saja kau cari belakang unta. Maksudnya tu kalau suami kata on tak on? On. Contoh malam ni, suami kata, abang keluar dengan kawan abang sekejap ya. Abang jangan lambat-lambat. Malam ni. Faham? Gelak pula. Cakap betul ni. Iya. Betul. Layan suami dengan baik. Iya. Saya ceramah betul. Yang kata pasal suami mati dulu tu betul. Banyak kajian betul. Saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol Negeri Sembilan. Saya masuk dalam dewan. Semua perempuan. Saya kata lelaki tak ada ke? Menyahut makcik tu. Lelaki habis mati dah. Tergelak 5 minit saya berhenti ceramah. La ilaha illallah. Menjawab tu. Layan. Ni semua sementara. Besok kita menyesal nanti. Iya. Kadang suami minta punya justru dari abang teragak macam nak makan. Nak makan. Iyalah abang macam nak makan apa? Bubur. Bubur nasi susah ke? Susah ke buat bubur nasi? Pergi beli kat kedai bawah tu. Kesian. Turun, dia sedih hati, bawa hati dia turun lift, pergi cari bubur kat kedai. Nak azan dulu ke apa? Nak azan dulu ke atau terus ya? Terus. Okey. Dia pun turun lift, pergilah kat kedai, belilah bubur. Sedih hati dia. Sebab dia nak sangat isteri dia masak. Naik lift, tersepit kepala dekat lift. Langsung mati. Yang selamat bubur. Lepas tu pandai pula isteri tu. Allah, Imam kata sabarlah, kenapa kak? Tak sempat saya masak bubur. Kau yang tak nak masak, bukan tak sempat. Sudahnya yang jadi mangsa imam dengan makmum. 3 malam tahlil kat rumah orang tu. Bubur. Yang nak bubur laki kau, bukannya ni jemaah ni. Makmum sama tanya imam, malam ni bubur juga ke? Macam tu lah nampak kan? Dia teringat kat arwah ni. Allahu Akbar. Kan? Iya. Layan suami baik-baik. Nasihat bijak dari Luqmanul Hakim mengatakan, belilah akhiratmu dengan duniamu.
Satu nasihat mengenai satu perniagaan yang bermodalkan dunia, iaitu tukarlah duniamu dengan akhiratmu, engkau akan beruntung dapat kedua-duanya. Jangan sampai, disambung lagi, jangan sampai engkau jual akhiratmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Engkau akan rugi kedua-duanya, kata Luqmanul Hakim. Nasihat ini jika didalami memang benar bahawa taat pada Allah adalah kunci kejayaan dalam meraih kejayaan. Kejayaan ini tentu tidak hanya diukur dengan nilai kebenaran, melainkan lebih kepada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ini cerita betul-betul. Itu sebab dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah bagi tahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. So rugilah gitu. Kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Kerja akhirat dah apa, kita akan dapat double, dapat dengan dunia sekali kita akan dapat, insya-Allah. Maka dengan itu belilah akhirat dengan menjual dunia, kita akan untung kedua-duanya. Ketika berkhutbah selalu mengingatkan makmum dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77, dan carilah apa yang anugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang membuat kerosakan. Maka ayat ini mengingatkan manusia pertama, cari pahala negeri akhirat dengan harta kekayaan kurniakan Allah kepada kita. Gunakan harta untuk akhirat. Maknanya dunia ni. Dekat dunia ni, sedekah, bantu orang, wakaf, bayar zakat. Gunakan, jangan lupa. Mana? Gunakan untuk tujuan-tujuan yang baik. Jangan kita lupakan bahagian kita daripada kenikmatan dunia, iaitu harta yang halal. Hiduplah dalam rumah yang baik. Pakailah kenderaan yang selesa. Dan bahagialah dengan isteri yang solehah. Mudah-mudahan dengan semua itu kita akan dapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tak ada masalah pun. Islam tak larang pun kita kaya. Islam tak larang, tapi pastikan yang halal. Itu dia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita dengan berakhlak baik, bertutur yang baik, berlapang dada, kan, dan berbelas kasihan kepada manusia, lebih-lebih lagi kepada fakir miskin dan juga anak yatim. Sebab disebutkan, kan, kalau kamu ingin melembutkan hati kamu, banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Maknanya gosok kepala anak yatim tu buat baik dengan anak yatim. Pastikan bukan anak yatim kat rumah kita yang berumur 50 tahun ke atas. Itu suami kita. Kali itu. Kemudian jangan membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Jangan. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah beritahu. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala beritahu apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Dia melampaui batas atas diri mereka sendiri. Minum arak, apa semua, buat kerosakan, pukul orang, bunuh orang, menganiaya orang, menzalimi orang, melampau-lampau. Derhaka, ada amanah diberikan, dia khianat. Apa ni? Urusan umum dipegang oleh orang-orang yang bodoh, yang tak ada ilmu. Berapa ramai? Seorang ibu menjadi hamba kepada anaknya. Berapa ramai hari ini? Anak seolah-olah menjadi tuan. Anak-anak bagi cucu tu bagi mak jaga. Mak tolong jaga anak ni, saya bagi 500 sebulan. Mak tak larat. Alah, mak ni dengan anak sendiri pun berkira. Dia marah pula mak dia. Mak, bukan saya tak bayar, saya bayar. Apa tak cukup ke 500 tu? Dia boleh sound mak dia. Seolah-olah maknya tu hamba pada dia. Jangan. Melampau tak? Melampau. Tu belum cerita lagi, dah elok-elok lahir senapang, sibuk nak jadi perempuan. Lahir-lahir dulu senapang, sibuk nak jadi perempuan. Faham? Dahlah lelaki tak ramai. Yang tak ramai tu pula nak jadi perempuan.
Siap buat video, ramai pula orang tengok dia. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Bunuh orang pun tahu lah. Mana ada perempuan cakap macam tu? Melainkan dia bukan perempuan. Orang perempuan ada ke cakap, aku akan buktikan aku boleh mengandung. Mana ada perempuan cakap macam tu? Dia tak cakap, tahu-tahu dah besar perut dia. Yang penting tak pening tuan-tuan. Dekat KLIA elok pakai jubah, tiba-tiba depan Kaabah pakai telekom. Tak pening balik. Saya tak cakap orang Malaysia ni, kan. Orang Thailand ke orang Australia macam tu lah. Ya? Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis ini, khusus pada manusia menjadikan dunia ini satu yang besar di hatinya. Dari Zain bin Sabit, seorang sahabat Nabi SAW, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dunia menjadi keinginan terbesar di hatinya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dan Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dan dunia tidak mendatanginya kecuali yang dituliskan sahaja untuknya. Dan siapa yang akhirat itu menjadi niat utamanya, keinginan terbesar di hatinya akhirat, Allah akan kumpulkan urusannya. Dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Jadi dunia tinggi-tinggi datang kat kita. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka Rasulullah SAW mencela orang yang meletakkan dunia sebagai agenda utama, tapi kejarlah akhirat. Hasan Al-Basri mengatakan, barang siapa yang mengenal Allah, pasti akan cinta kepada Allah. Dan Hasan Al-Basri menyambung lagi, siapa yang kenal akan dunia, dia akan zuhud dengan dunia. Dia tak akan heboh nak kejar dunia. Dalam satu hadis, Nabi bagi tahu aku tidak memiliki kecenderungan kecintaan terhadap dunia. Keberadaanku di alam dunia seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah dunia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, usahlah kita kejar dunia, sebab dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Ada beberapa perkara yang kita mesti tahu. Contohnya dalam bab harta. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah mengatakan, orang mencintai dunia atau harta secara berlebihan tidak akan terlepas dari 3 kerosakan dan penderitaan. Apa dia? Kekalutan fikiran yang tak pernah hilang, keletihan yang berpanjangan, dan penyesalan yang tidak ada akhirnya. Saya ulang balik. Orang yang mencintai dunia atau harta berlebihan tak akan terlepas dari 3 kerosakan. Pertama, kekalutan di fikirannya, keletihan yang berpanjangan, dan juga penyesalan yang tiada akhirnya. Jadi nasihatnya, belanjalah harta dengan niat semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah. InsyaAllah kita menuju kebahagiaan akhirat. Tidak berlebih-lebihan dalam berbelanja, tidak kerekut dalam membelanjakan harta untuk tujuan kebajikan dan sedekah. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita mengenai fitnah harta. Sungguhnya pada setiap umat kaum ada fitnah, pada umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi sampai mana kita nak kejar dunia? Sampai masa kita tak larat dah. Sampai masa nak beli kereta baru, beli. Sampai masa dia jual kereta tu, tak larat dah. Ada orang beli motor besar, beli. Akhirnya jual kat orang. Tak mampu dah. Sampai masa kita tak mampu dah. Cukup dah. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Ya? Pasangan sementara, sampai masa pasangan akan tinggalkan kita. Kata Jibril, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya sampai masanya kamu akan mati. Kasihilah, sayangilah sesiapa saja sesuka hati kamu, sampai masa kamu akan berpisah dengannya. Dan ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, sesungguhnya kamu akan dibalas dengan apa yang kamu kerjakan. Setiap perbuatan kita pasti akan dibalas. Kan? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Jadi dalam menuju akhirat, saya nak cadangkan ada 5 perkara yang kena ada pada diri kita. Yang pertama, sabar. Sabar banyak-banyak dengan ujian dunia. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang, torang di awal. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Ya? Tapi tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Sabar.
Kedua, syukur. Alhamdulillah. Tak ada siapa sangka, tak ada siapa menduga. Pada tanggal 6 Februari dapat juga bertemu dengan Samsul Debat depan-depan. Contohlah syukur. Saya pun tak sangka. Saya dengar kampung yang paling banyak gas kali ni kampung peta gas. Tak adalah. Alhamdulillah dapat dia sampai ke kampung ni. Selama ni saya lalu je, pernah lalu je. Tak sangka. Cantik masjid. Tulisannya serba biru. Kan, biliknya cermin banyak betul. Telus nampak ke dalam. Steady. Tapi lah tang buka aircon, buka tingkap ni memang tak puas hati betul. Riak sungguh masjid ni. Patutlah sampai ke jalan sejuk ni. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Nak bahagia ni dunia akhirat. Yang ketiga, tawakal. Serah pada Allah. Senang hati kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku ni tak ada daya, tak ada kuat ya Allah. Aku serah pada kau lah ya Allah. Tentukan segala-galanya. Kau maha kuasa. Yang keempat, redha. Terima apa juga ujian Allah bagi kat kita. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang terakhir sekali, ikhlas. Ikhlas ni maksudnya berbuat sesuatu tidak mengharapkan ganjaran manusia. Bahkan wa imma, terima kasih pun tidak pernah diharapkan. Itu ikhlas. Ini orang kita lain. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Itu tak betul, tak ikhlas. Mana ikhlas ni tak mengharapkan manusia, tapi harapkan Allah. Percaya cakap saya beritahu. Kalau siapa buat sesuatu mengharapkan manusia ni, ganjaran manusia, dia akan kecewa. Saya cakap, sebab manusia pun terbatas kemampuannya. Dia pun bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. InsyaAllah bahagia dunia akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal-signal tu, saya faham. Beralih-alih tempat duduk, kaki kejap menunjuk, kejap melipat, kejap ni, saya faham. Maknanya saya tidak boleh melanjutkan. InsyaAllah semua kesakitan itu pahala Allah bagi. InsyaAllah. Mana sama orang duduk tengah dengan orang bersandar? Tak sama. Contohnya kena beralih. Ini contoh saja, contoh. Beralih. Jadi mudah-mudahan, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kaya terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Ya. Jadi tuan-tuan muslimin, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan. Lain kali panggillah lagi. Lain kali next saya bawa abang saya, Samsul Gawau. Kita buat jelajah Sabah bersama dengan duo Samsul. Samsul satu lagi kalau free saya bawa dia sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, ya sebaik pihak masjid menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Segala baik itu datang dari Allah SWT. Dikurang itu mencegah manusia sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.